Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam video saya kali ni. Okey, video kali ni saya nak menceritakan tentang pengalaman saya mengambil dos pertama vaksin jenis AstraZeneca. Vaksin yang berasal daripada UK lah. Okey, jadi lihatlah video seterusnya. Hello. Hello, Ya, boleh saya cakap dengan Rosliana binti Rosli? ya saya. Okey, saya daripada pusat vaksin Persada Johor Bahru. Okey. Saya nak dapat confirm dengan Cik 21 hari bulan 6 hari Isnin pukul 2 petang. Datang tak untuk ambil vaksin? Datang. Okey, kalau datang nanti bawa, jangan lupa bawa handphone yang berdaftar dengan MySejahtera, bawa IC and bawa pen sendiri ya. Okey. Okey, terima kasih Cik. Sama. Okey, hari ni saya nak ambil first dose vaksin AstraZeneca dekat Persada Johor. Tengah hari kembang hari ni, panas, kita pakai hoodie kan. Salah pemilihan baju lah, tapi nak buat macam ni, baju ni yang senang nak silap, nak enjek naik ke atas lagi kan. Sebab baju ni sebab lengan besar sangat, besar gabak, jadi kebanyakan baju tak boleh nak silap sampai atas. So saya punya appointment pukul 2. Sekarang baru 12.45. Jadi apa kita buat dulu? Kita makanlah dulu dalam kereta je kan. Sebab orang kata sebelum vaksin kita makan, sebab timing nak ni memang betul-betul dah tengah hari kan. Oh, panas terik. Bodoh pergi pakai hoodie. Panas. Tengah hari kembang pakai hoodie. Ya, memang setakat tu saja videonya. Sebab apa? Selepas daripada saya dah masuk, dah scan MySejahtera nak pergi vaksin tu, perjalanan dia sangat pantas ya. Saya masuk je dekat laluan HCOA, terus masuk situ, terus diberi borang ini. Selepas diberi borang ini dengan siap nombor giliran, dekat sana yang bagusnya, kita tak tunggu nombor panggil kita tahu, sebab nombor tu yang tunggu kita datang. Macam tu. Sepatutnya borang ni kena isi lah, tapi tak sempat nak isi lagi, dah dipanggil sebab nombor saya dah naik dah. Jadi dekat situ siap lah register sambil orang pihak volunteer tu register kan. Saya pula isi borang ni. Borang ni macam borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Jadi macam concern je lah apa. Nanti dia tanyalah sejarah kesihatan kita. Antaranya, adakah anda pernah mengalami kesan sampingan teruk seperti sawan, pengsan dan kemasukan ke hospital selepas mendapat mana-mana imunisasi sebelum ni. Maknanya mana-mana vaksin yang kita ambil sebelum ni lah. Pernahkah mempunyai sejarah alahan teruk? Adakah anda seorang wanita hamil atau bercadang untuk hamil? Adakah anda sedang menyusui bayi? Okey, itulah. Kemudian adalah lagi faham, baca lah apa semua tu. Kemudian kita isi nama kita, isi nombor IC dan tulislah jenis vaksin kita ambil. Dia suruh kita sign, tapi kita tak sign dekat situ lah kan. Lepas tu saya tengok dia orang minta telefon, suruh ambil MySejahtera kita dekat bahagian vaksin punya appointment tu, terus scan barcode kat situ lah. Maknanya kita dah sampai. Selepas habis isi borang tu, terus kita pergi pula ke bahagian section yang kedua, iaitu dengan berjumpa dengan doktor. Doktor terangkanlah apa kesan-kesan sampingan yang kita akan alami selepas mengambil vaksin itu, supaya kita, antara kesan sampingan yang dia terangkan, kemungkinan sakit di tempat cucuk, kemungkinan kita demam, itu selepas 24 jam lah, demam,
sakit badan, pening kepala, lawyer, lebih kurang macam tu lah diterangkan. Harap kita maklum kalau benda tu berlarutan teruk sangat, teruslah pergi ke hospital ambil rawatan. Kemudian kita pun sign konsen kita dan doktor pun akan sign, doktor akan cop. Lepas daripada tu teruslah pergi cucuk. Dah pergi cucuk dan kita scan lagi sekali. Scan tu nanti dia adalah atas meja tu untuk scan. Kan kita dah ambil ada macam, tak silap saya, batch vaksin tu dengan nombor siri dia lebih kurang macam tu. Dan cucuk settle. Lepas tu kita berada di tempat pemerhatian selama 15 minit macam tu. Okey, saya pukul 2. Sekarang 1.34. Saya dah siap cucuk. Tinggal nak saya dah settle first dose vaksin. Cepat gila sebenarnya, sampai tak sempat nak ambil video apa kat dalam tu. Tahu-tahu je dah kena cucuk. Sekarang nak balik lah, nak pergi disco, nak pergi pasar, beli bahan dapur. Bye. Jadi daripada proses, sebab apa tak ada video, daripada proses kita dah masuk, kita ambil borang tu sampailah ke cucuk tu sangat pantas ya. Sangat pantas. Sampai memang memang tak sempat nak keluarkan kamera nak ambil semua. Memang dia sangat pantas. Kita tak menunggu, kita teruslah jalan laju. Tahu-tahu je dah kena cucuk. Kalau tengok daripada saya punya ni, saya paparkan, saya check in Mas Sejahtera pukul berapa? 1.09. Okey. Dan saya settle semuanya 1.37. Bayangkanlah. Itu pun sebab 1.37 minit tu tolaklah 15 minit yang kita kena dalam tempoh pemantauan tu. Dekat situlah barulah saya ada video sikit. Ambil lah apa semua kan, sementara tengah tunggu tu. Yang sebelum tu memang laju gila, sangat efisien. Jadi macam saya sebenarnya appointment saya pukul 2. Sepatutnya saya datang macam paling awal pun setengah jam awal. Tapi sebabkan saya dah macam sampai terawal, nak cari parking pun senang je, nak cari kat Pesada Johor tak susah pun. Dan tiba saya macam cuba nasib lah, kokok dia bagi ke masuk kan. Bila saya datang kata tak apa, masuk je terus. Masuk terus. Memang dah appointment pukul 2, tapi sebelum pukul 2 saya dah settle kan. Pada settle tu apa lagi, ambil gambar tu jangan risau, memang kita datang seorang, dia ada volunteer yang kat situ yang tukang ambil gambar kita. Okey, jadi proses dia sangat-sangat cepat. Manakala kalau anda dapat appointment selepas ni, tak perlu datang awal sangat. Okey, memadai dengan setengah jam sebelum waktu temu janji itulah. Okey. Proses je sangat pantas. Tengok kereta panas tau. Air ni duduk dalam kereta tadi, ais pun ada lagi. Saya masuk dalam tu, peluh tak sempat nak kering pun, saya dah habis cucuk dah. Tengok mengah. Jauh sebenarnya jalan nak naik bukit pun semua. Jadi kesan sampingannya kita kena tunggulah. Saya pun tak tahu apa kesan sampingan saya. Tengok kalau ikutkan waktu saya kena keluar pun 1.40. Sebab tadi saya mingle around, pergi tanya pasal ada hal sikit lah berkaitan Mak Sejahtera ni. Lepas tu ambil gambar, pergi toilet sempat berak lagi. Sekarang pukul 2.05 minit. Jadi saya dah balik. Bye. Okey, pasti anda nak tahu apakah kesan sampingannya selepas kena cucuk ni saya nak cerita. Saya punya appointment adalah 21 hari bulan 6. Hari ni, hari saya buat video ni, hari ni adalah 23 hari bulan 6 pukul 9.30 malam. Tu 9.30. Tengok jam ni 9.30. Lebih kurang lah, lagi 5 minit pun 9.30.
Jadi saya dah melepasi tempoh 48 jam. Okey. Dalam tempoh lepas saya cucuk tu, dalam tempoh 24 jam tu, saya tak ada apalah, macam biasa boleh berjalan macam biasa, tak ada apa pun. Tapi esoknya selepas 24 jam, okay, the side effect is real. Okay, is real. Side effect apa yang saya rasa? Mula memang tempat cucuk ni memang sakit. Kalau perasan macam ada bengkak lagi kan, ni masih sakit lagi sebenarnya ni, sakit. Kemudian side effect seterusnya saya alami, inilah paling worst sekali. Dia punya muscle pain tu memang satu badan memang sakit lah. Dia sakit macam kita muscle pain lah. Tiba-tiba tak pernah exercise, kita exercise, dia sakit satu badan. Kalau untuk saya ni, macam dulu saya selalu mendaki, selalu mendaki gunung, dia ibarat lepas mendaki gunung, turunnya esoknya punya sakit. Dia punya macam tu. Memang saya semalam, satu hari, memang saya terbaring di atas katil, saya tak buat apa. Selalunya saya masak makan tengah hari. Semalam pun saya kata dengan mak saya, tolonglah masak semua. Saya memang tak larat, memang tak boleh nak bangun, nak solat pun memang macam slow motion lah turun tu kan. Memang sakit lah, dia macam muscle pain lah, itu je lah. Kemudian yang side effect yang saya alami lagi adalah lawyer. Macam perempuan mengandung punya lawyer rasanya kan. Saya tak pernah mengandung, tak tahu. Saya tak boleh bau nasi, saya tak boleh bau minyak masak semalam. Dia jadi macam lawyer, macam nak muntah. Bayangkan nasi pada hari-hari saya sental semalam, saya tak boleh bau. Jadi semalam tu memang saya makan benda yang merepek-repek lah. Saya pun tak tahu saya makan. Rasa saya makan Maggi. Lepas tu saya banyak makan biskut raya yang masih ada, masih elok. Itulah dia. Lepas tu saya tak tahu benda lagi yang saya makan. Tapi memang benda merepek. Saya tak boleh pergi dapur, saya tak boleh nak bau minyak masak tu dengan nasi. Dan yang seterusnya apa yang saya alami, sakit kepala saya tak ada sangat. Lagi satu. Lepas cucuk tu, sebab ramai yang cadangkan makan Panadol lepas cucuk. Okay, memang lepas cucuk tu memang saya makan Panadol lah. Makan 2 biji. Kadang malam pun saya makan. Semalam pun lagi lah, memang saya makan pagi, saya makan Panadol time tengah hari dengan time malam nak tidur. Memang semalam lah side effect dia sangat-sangat teruk. Jadi hari ni macam pagi tadi pun dah kurang sikit lah. Saya boleh keluar. Saya macam gagahkan diri juga. Saya nak pergi beli pasir kucing. Sebab memandangkan pasir kucing saya pun dah habis, dengan makanan dah habis, kena keluar juga beli. Dan kemudian macam lepas 48 jam tu, lepas pukul 1.30 macam tu, saya dah okey lah. Saya dah tak ada apa-apa lagi. Muscle pain tu dah tak ada. Macam cuma yang bengkak, yang sakit cucuk ni masih ada lagi lah. Tapi tak ada sakit sangat pun. Kita pegang pun sakit lah kan. Tak adalah sakit lenyut. Jadi itulah dia side effect je. Tak adalah lama macam tu lah. Sebab setiap badan side effect dia lain-lain. Dan ada jugalah satu berita sedih yang saya nak cakap lah. 20 hari bulan saya kehilangan seorang rakan kerja saya lah, sama-sama editor. Kalau siapa yang pernah tonton telemovie saya Menantu Raya, editor dia, penyunting telemovie tu iaitu Haji Fauzi, meninggal dunia lah, pulang ke rahmatullah disebabkan COVID-19 ni. Hampir 3 minggu hampir 3 minggu arwah melawan lah sakit dia, melawan virus. Tapi nak buat macam mana lah kan, dia ditakdirkan dia kembali ke rahmatullah. Kemudian saya tak tahu lagi kabarnya, sebab yang kritikal di arwah dengan isterinya lah. Isterinya saya tak dapat kabar berita lagi. Dan kemudian 21 hari bulan, hari yang saya terima vaksin tu, dalam pukul 6 lebih, seorang lagi rakan editor saya meninggal dunia juga. Tapi dia sebenarnya bukan masuk hospital sebab COVID, masuk hospital sebab ada sakit lain. Tapi meninggal, dia buat swab test, ada COVID. Jadi kena ni lah, ke bumi cara COVID lah. Jadi kepada semua, siapa yang belum mendaftar lagi untuk vaksinasi, daftarkanlah diri anda. Yang siapa yang dah daftar tu sedang menunggu, InsyaAllah giliran anda akan tiba. Jadi nyamuk. Itu sajalah video saya kali ni. Sekian, terima kasih.